Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada minggu ini kita akan bincangkan mengenai penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Mula-mula sekali kita tengok peraturan am di dalam makmal. Ini merupakan peraturan yang memang sepatutnya kita patuhi bila masa kita masuk ke dalam makmal, tak kisahlah makmal fizik ke kimia ke bio ke sains ke, semua makmal terpakai dengan undang-undang ini. Ini undang-undang yang dikeluarkan oleh NIOSH. Okay. Yang pertama adalah pakai kasut keselamatan. Ya, kalau pergi makmal memang kena pakai kasut, tak ada pakai slipper. Tujuannya kalau ada berlaku tumpahan bahan-bahan yang berbahaya, kita tidak akan mencederakan bahagian kaki kita lah. Yang kedua adalah pakai sarung tangan jika perlu. Ini melibatkan pengendalian bahan-bahan kimia yang boleh menyebabkan kecederaan macam yang mengakis dan sebagainya. Yang ketiga, memakai kacamata keselamatan ataupun kita panggil sebagai goggles lah. Siapa yang dah pakai kacamata tu dah kira selamat lah. Yang keempat adalah dilarang makan dan minum. Itu tujuannya adalah untuk mengelakkan masalah cross contamination ataupun pencemaran silang daripada makanan, daripada bahan kimia kepada makanan yang kita bawa. Yang keempat adalah, yang kelima adalah memakai kod makmal ataupun panggil sebagai lab coat yang warna putih tu, selalu kita nampak doktor pakai kan. Sebenarnya bukan sekadar doktor je yang pakai, siapa-siapa yang bekerja di makmal wajib memakai lab coat. Yang keenam, memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas. Sekiranya ada berlaku sebarang tumpahan ataupun radas yang pecah, harus segera dikemaskan. Jangan tunggu dah habis eksperimen baru nak kemas. Tujuh, memakai alat pernafasan jika perlu. Ini cuma kalau melibatkan eksperimen-eksperimen yang melibatkan gas-gas yang berbahaya lah. Yang ke-8, selenggara rekod pekerja mengikut piawaian. Ini kalau dekat kilang lah. Kalau sekolah kita ada buku catatan amal, catatan keluar masuk, catatan penggunaan amal dan juga catatan bahan ataupun radas yang pecah. Yang ke-9, mematuhi semua tanda-tanda amaran. Ada pelbagai tanda amaran kat dalam amal. Kalau kamu perasan, kamu kena patuhilah semuanya. Yang seterusnya ke-10, kerja dalam keadaan sihat. Maksudnya kalau kamu tidak sihat, demam, sesama atau batuk, kamu tidak boleh bekerja di dalam amal. Kerana kita takut hilang tumpuan. Yang ke-11, mengenal pasti bahan kimia melalui label dan CSDS. Okay, so setiap bahan kimia yang dalam botol atau dalam bekas, semuanya ada label dan kita kena patuhi label tu. Ada belajar kan masa dekat satu ada 7 tanda label amaran bahaya pada bahan kimia. Pelacur, mengakis, oksida, itu semua kita kena kenal pastilah agar kita berhati-hati dalam pengendaliannya. Yang seterusnya, mematuhi semua arahan kerja selamat dan akhir sekali mendapatkan maklumat keselamatan yang mencukupi. Itu penting kalau dalam amal kita kena faham apa yang kita nak buat. Kita kena study dulu apa yang kita nak buat. Tak boleh main masuk buat eksperimen. Kita kena study dulu bahan kimia yang kita pakai untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Seterusnya kita tengok alat perlindungan diri. Alat pelindung diri ni mestilah dipakai di makmal setiap kali kita menjalankan eksperimen bergantung pada tahap bahaya eksperimen tersebut lah. Okay. Ini kalau sekiranya memang eksperimen kita sebenarnya alat pelindung diri yang agak basic lah. Ada kacamata keselamatan, ada topeng muka. Topeng muka ni pun ada banyak jenis. Ini bukan topeng muka yang biasa kita pakai yang masa COVID ni. Ini topeng muka dia lain sikit. Kita pakai N95. Okay, topeng muka. Kita ada sarung tangan, kita ada lab coat dan juga kita ada kasut makmal. Kasut makmal ni sebenarnya boleh je nak pakai kasut kuah cukang ke ataupun pakai kasut, janji kasut tu betul-betul untuk melindungi kaki. Tapi seelok-eloknya memang kita pakai kasut kuah cukang tu lah getah. Sekarang kita tengok peralatan keselamatan ni adalah makmal. Dalam makmal kita ni alhamdulillah peralatan keselamatan ni adalah sebab makmal kita pun makmal baru. Kalau makmal lama cuma ada kebuk wasap je, tak ada pancuran air ni. Yang pertama ni kebuk wasap. Kebuk wasap ni adalah alat yang direka untuk menjalankan eksperimen membebaskan wasap beracun yang mudah terbakar beroksiden. Contohnya eksperimen yang melibatkan amonia ataupun gas klorin, gas bromin, apa saja yang mudah meluap,
boleh menggunakan kubur asap. Caranya adalah kita berdiri di luar kubur asap. Kalau kamu nampak ada ini pintu kaca ni boleh ditarik turun ke bawah. So kita punya tangan je yang masuk ke dalam. Kat dalam ni semua lengkap. Kita ada singkit, dia ada macam kalau memasak tu kan hood tu kan ada. Fungsinya adalah untuk menyedut asap-asap berbahaya keluar daripada kubur asap ni lah. So nanti bila tangan kita dah masuk dalam tu, kita turunkan sahaja tingkap kaca tu. Seterusnya adalah pancuran air. Pancuran air ni tujuannya adalah untuk membersihkan badan kalau berlaku kemalangan, macam terbakar ke, melecur ke, cepat-cepatlah kita tarik je dia punya ni. Nanti di sini ni tarik, nanti air ni akan keluar lah. Yang eye wash ni adalah untuk bahagian mata. Nanti dia pancut dia masuk dalam mata. Kalau kecederaan ni macam, contoh macam kemalangan yang bagi memang masuk dalam mata kan. Cara ni adalah kita basuh dengan air yang banyak. Jadi kita boleh gunakan eye wash ni. Dia akan pancutlah air dia. Yang ni shower. Masa cikgu dekat matrik Kuala Pilar kan, kalau time tak ada air kan, orang mandi kat sini lah. Tapi jangan beritahu masyarakat cikgu tau. Rahsia antara kita. Okay. Lepas ni kita ada alat pemadam kebakaran ni standard lah, biasa ada. Tapi jarang sebenarnya kalau warna merah dekat dalam makmal ni. Selalunya dalam makmal dia pakai yang warna hitam. Merah ada juga, hitam. Dan akhir sekali adalah pencuci tangan. Tangan ni malangnya kat sekolah kita tak ada. Tapi tak apalah, nanti kalau kita masuk makmal nanti cikgu belikan kamu pencuci tangan yang wangi. Okay. Terus kita pergi kepada penyimpanan bahan kimia. So bahan kimia ni ada banyak jenis dan cara penyimpanannya adalah bergantung pada jenis-jenisnya. Pertama adalah bahan reaktif. So contoh bahan reaktif ni adalah lithium, natrium dan kalium. Bahan ini adalah bahan yang mudah meletup. Dia tak payah dia kena air pun dah boleh meletup. Contohnya adalah lithium, natrium, kalium. Ini semua logam-logam reaktif. So penyimpanan adalah kita simpan di dalam minyak parafin. Simpan di dalam botol yang berisi minyak parafin. Tujuannya adalah untuk menghalang daripada uap air dalam udara bertindakbalas ini. Sebab dia tak boleh terkena air. Walaupun air itu sedikit, contohnya uap air dalam udara. Terusnya adalah hidrokarbon dan juga pelarut organik. Contoh hidrokarbon adalah petrol, kerosene. Pelarut organik pula contohnya adalah alkohol dan aseton. Bahan-bahan cecair ini semua adalah disimpan di tempat yang teduh serta jauh daripada cahaya matahari dan sumber haba. Dan semua bahan ini adalah bahan yang mudah terbakar. Seterusnya kita tengok bahan yang senang mengurai. Contohnya adalah asid nitrik pekat, larutan hydrogen peroxide, larutan argentum nitrate. Larutan argentum nitrate ni pakai masa untuk yang raya tu, dakwah kekal. Kadang-kadang kan dakwah kekal lah tu dia pakai argentum nitrate. Ada cecair bromin dan juga cecair klorin. Bahan-bahan ni dia cepat terurai. Maksudnya dia mudah terurai daripada bentuk asalnya kepada menghasilkan bahan yang baru. Jadi selalunya penguraian ni berlaku disebabkan oleh kehadiran cahaya. Jadi oleh sebab itu kita kena simpan semua bahan ini dalam botol yang gelap. Perasan bahan kimia ni ada yang simpan dalam plastik, ada yang simpan dalam botol kaca jernih, ada yang simpan dalam botol kaca gelap. Kalau yang bahan macam ni kena simpan dalam botol kaca yang gelap. Terusnya adalah bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 ataupun nilai pH yang lebih besar daripada 9. So bahan yang dalam kategori ni adalah asid dan alkali lah. So asid dan alkali mesti disimpan dalam kabinet penyimpanan khas dan dikuncikan. Mesti kunci. Tak boleh, bahaya nanti kalau ada orang nak mengundi, tiba-tiba pergi minum je kan. Jadi sakit. Terusnya adalah logam berat dan bahan toksik. Okay. Contohnya adalah mercury, plumbum, itu adalah contoh logam berat. Manakala bahan toksik adalah formaldehyde. Formaldehyde ni adalah bahan yang digunakan untuk mengawet mayat. Awet ikan pun ada. Dan juga glyphosat. Glyphosat ni merupakan sejenis racun racun perosak. Okay, so semua bahan-bahan ini mesti disimpan di dalam bekas khas yang berlabel dan mesti disimpan dalam bilik yang berkunci serta bebas daripada haba. Okay. Terus kita tengok kepada pelupusan bahan kimia. So, kalau bahan-bahan kimia ni semua sudah kita contoh dah habis buat eksperimen,
So macam mana kita nak lupuskan? Okay. Yang pertama adalah hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide ni kalau dia kepekatan rendah, so dia cair, kita boleh tuang terus di dalam sinki. Tapi kalau dia pekat, kita kena cairkan dulu dengan air dan tambah natrium sulfit sebelum dituang ke dalam sinki. Okay, seterusnya adalah sisa pepejar. Contoh macam kaca, getah, kertas, kayu. Semua ni mesti dibuang di dalam bekas khas, sampah khas. Okay, tak boleh campur dengan tong sampah biasa. Tong sampah. Okay, pelarut organik dan hidrokarbon. So, bahan-bahan ini tidak boleh dibuang secara terus ke dalam sinki ataupun longkang makmal. Tadi contoh macam petrol dan benda semua. Sebab dia boleh menyebabkan pencemaran air. So, dia mesti disimpan dalam bekas khas yang diperbuat daripada kaca atau plastik. Seterusnya adalah bahan yang mempunyai nilai pH yang lebih kecil daripada 5 atau lebih besar daripada 9. Mestilah dimasukkan ke dalam bekas bertutup berlabel semasa pelupusan. Okey, kena simpan dalam bekas. Seterusnya logam berat dan bahan toksik perlu dimasukkan ke dalam beg plastik dan larutannya dibiarkan menyejat dalam kubu asap. Diikat dengan teliti dan dimasukkan ke dalam tong untuk sisa logam berat. Perlu dibuang dan dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Lagi sekali, bahan yang meruap perlu disimpan dalam bekas yang tertutup dan dijauhkan daripada sumber cahaya dan hawa. Okey, seterusnya kita tengok langkah pengurusan kemalangan di dalam makmal. Okey, so langkah yang pertama adalah maklumkan kemalangan kepada guru atau pembantu makmal dengan segera. Apa sahaja kemalangan walaupun kemalangan kecil. Contohnya macam jari kamu terluka, terkena pecahan kaca atau sebagainya. Jangan simpan, jangan takut nak mengadu. Kena bagi tahu pada guru atau pembantu makmal dengan segera. Yang seterusnya menjadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan murid. Kita akan pasang latik merah ke atau kita halang apa-apalah supaya pelajar tak masuk ke situ. Langkah ketiga adalah sekat tumpahan daripada merebak di kawasan lain dengan membuat sempadan menggunakan pasir. Okey, kalau macam ada melibatkan tumpahan bahan kimia, kita akan elak dia daripada merebak. Tak boleh guna kain, kena guna pasir. Seterusnya adalah bersihkan tumpahan bahan kimia tersebut dan akhir sekali lupuskan tumpahan bahan kimia mengikut prosedur yang betul. Okey. Seterusnya adalah langkah pengurusan tumpahan merkuri di dalam makmal. So merkuri ni terdapat dekat dalam termometer, tapi kebanyakan termometer sekarang jarang guna merkuri. Kalau guna merkuri, dia punya dalam tu warna silver. Tapi sekarang kebanyakannya dalam tu warna merah. So merah tu adalah alkohol. Okey, tapi tak apa. Kalau ada dan selalunya penggunaan termometer ni selalunya pelajar tak biasa ke apa kan, terjatuh kan, lepas tu dia pecah. So dalam tu merkuri tu keluar. Jadi kita kena ada langkah pengurusan yang berbeza kerana merkuri ni merupakan logam berat yang berbahaya sebab dia boleh meruap satu dan boleh menyebabkan udara di sekitaran menjadi beracun dan dia kalau disentuh dia boleh menyerap masuk ke dalam badan kita dan dia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang dan juga kerosakan otak. Ya, bahaya merkuri, kamu jangan main-main. Okey, yang pertama adalah maklumkan kemalangan kepada guru atau pembantu makmal dengan segera. Langkah kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Dan yang ketiga adalah kita taburkan serbuk sulfur untuk menutup tumpahan. Kita boleh guna pasir. Yang ni kita kena guna serbuk sulfur. Belerang. Okay, dan akhir sekali adalah menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk tindakan lanjut. Kita boleh bersihkan sendiri. Kita kena panggil bomba dan penyelamat. Nanti dia datang pakai baju macam angkasawan tu, datang bersihkan. Kita tak boleh sebab merkuri sangat berbahaya. Okay. So, itu saja untuk minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat daripada perkongsian yang cikgu sampaikan pada hari ini. So, sebagai kerja rumah, kamu kena salin buku teks muka surat 19. Ada rangkaian konsep, tak silap cikgu. Yang tu kamu salin dekat dalam buku nota kamu. Itulah kamu punya nota untuk bab 1. So jangan lupa tinggalkan komen sikit ataupun like video ni dan jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Okay, semoga kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.